Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Khairul Anwar bin Saad, penolong pengarah perancangan dan pembangunan pendidikan Islam, Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, dalam buffet Ramadan dan dengan tajuk Ibadah pada 10 malam terakhir Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada bulan Ramadan yang diberkati ini, Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan dengan satu malam yang dinamakan Lailatul Qadar. Semua kita sedia maklum malam Lailatul Qadar. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kami menurunkan pada malam tersebut Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ya tuan-tuan, apa kelebihan Lailatul Qadar ini? Lailatul Qadar ini ialah malam di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat hamba-hambanya yang beribadah dengan amalan 1000 bulan. Nabi SAW apabila tiba 10 malam terakhir, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ahya al-laila wa ayqaza ahlah wa jadda wa shadda al-mi'zar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 malam terakhir, baginda akan membangunkan malam. Maksudnya yang ni berqiam pada sepanjang malam. Pada sama menggerak ahli keluarganya, isteri-isterinya, untuk bersama-sama beribadah dan mengetatkan tali yang bermaksud menjauhkan daripada hubungan antara suami dan isteri. Ini membuktikan bahawa Nabi SAW mengambil berat berkaitan dengan ibadah pada 10 malam terakhir. Pada 10 malam terakhir, Nabi Muhammad SAW akan mengkhususkan ibadah iktikaf, iaitu berada di dalam Masjid Nabawi sepanjang 10 hari, daripada malam 20 sehingga ke malam permulaan Syawal. Pada 10 malam ini, Nabi SAW tidak akan meninggalkan masjid, akan sentiasa berdalam iktikaf. Inilah antara ibadah yang khusus pada 10 malam terakhir yang mengutus sunnah yang boleh diikut oleh kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah SWT, bila kita cakap tentang iktikaf ni, jadi dia ada beberapa perkara yang perlu kita beri perhatian. Apa maksud iktikaf? Iktikaf maksudnya berhenti. Iktikaf, berhenti. Jadi apa dimaksudkan iktikaf ini? Iaitu kita berhenti sejenak daripada kesibukan dunia, dengan kerja, dengan keluarga dan dengan keseronokan dunia, untuk kita betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam masjid, khusus mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah kita. Jadi iktikaf ni dia ada 3 rukun yang utama. Pertamanya ialah niat. Innamal a'malu binniyat. Niat iktikaf. Yang kedua, berdiam diri, yakni senyap, sunyi daripada segala yang berlaku di sekeliling kita, maksudnya keduniaan ni lah, dan hanya mengkhususkan fokus kepada amal-amalan ibadat dan sunnah seperti membaca Al-Quran, bertasbih, berzikir, belajar, dan juga kita berqiyamul lail, solat sunat. Dan yang ketiga, iktikaf ini disepakati ulama ialah apabila berada di dalam masjid.
Itu diutamakan masjid yang ditunaikan solat fardu, ataupun yang lebih utama masjid yang dilaksanakan solat Jumaat. Jami'. Kita panggil solat masjid jami'. Apabila kita masuk beriktikaf, tempoh iktikaf ni dia hanya sekadar tamak-ninah. Itu pun dia dapat pahala iktikaf. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita iktikaf ni, apa yang kita perlu lakukan? Kita nak ajak, kita tengok ramai kali ni orang-orang yang di luar sana ada kesedaran. Sejak beberapa kebelakangan tahun kebelakangan ni, kita banyak tengok orang Melayu, orang Islam kita di Malaysia ini yang datang ke masjid pada waktu malam untuk beriktikaf. Yang paling afdal iktikaf ialah kita masuk daripada awal 21 tu sampai 30 ataupun 29 Ramadan. Tak keluar dah. Itu yang paling terbaik. Wala bagaimanapun, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi beban kepada seseorang hamba-Nya melainkan apa yang dia mampu. Kadar kemampuan kita, kalau kita tak boleh lah nak buat 10 hari sepenuhnya, kita nak buat serta masa, nak ambil 3 hari, ambil 5 hari, 7 hari, ataupun kita nak ambil sehari tu kita nak ambil semalam, 2 malam, ataupun satu malam tu kita nak ambil dalam beberapa jam, 2-3 jam, terpulang masing-masing. Pahala itu Allah Ta'ala yang akan memberinya. Okey, jadi terpulang. Yang penting kita niat, terikhlas, kita beribadah pada Allah SWT. Duduk di dalam masjid. Adakah melibatkan lelaki perempuan? Ya, lelaki lebih afdal. Perempuan dia beribadah di rumah lebih afdal lah. Tapi tak mampu kalau nak pergi masjid. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, iktikaf ini, apabila kita iktikaf, ada beberapa pantang larang yang kita perlu jauhi ketika kita sedang beriktikaf di 10 malam terakhir ni. Yang pertama, apabila kita iktikaf ni, kita tak bolehlah sembang-sembang bab keduniaan, cerita dengan kawan-kawan pasal kesonakan dunia, benda-benda yang menghibur, menggelikan hati, seronok-seronok dan sebagainya. Kita hanya menupukan betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kita tak melaksanakan perkara-perkara yang lara. Perkara lara ni termasuk bermain. Kita menggunakan, sekarang ni kita dah ada internet, ada handset. Kita penat, kita beribadah, kita hanya main WhatsApp dan sebagainya, tengok YouTube dan sebagainya. Boleh kan? Tak boleh? Boleh. Tetapi carikan maklumat-maklumat yang menjurus kepada agama dan mendalami kepada ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting. Kalaulah tak boleh sangat tuan-tuan dan puan-puan, kita tidur di dalam masjid, itu pun dikira ibadah. Tidur seorang yang berpuasa itu dikira ibadah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah SWT. Ada beberapa perkara yang boleh membatalkan sebenarnya, membatalkan iktikaf. Kalau ikut ulama, yang pertama, apabila kita keluar pada masjid, kita masuk masjid, kita naik iktikaf, kita duduk iktikaf, sembahyang sebagainya. Bila keluar masjid tanpa urusan yang penting, maka dikira iktikaf tu sudah putus. Dah putih dah. Kalau masuk balik, kena niat balik. Tu syarat yang pertama. Yang kedua, apabila berlaku murtad, bila murtad, maka iktikaf pun terbatal walaupun berada di dalam masjid. Dan yang ketiga, apabila melakukan persetubuhan. 3 ni syarat yang ulama letak menyebabkan batalnya iktikaf. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ambil kesempatan kat sini nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan yang ada kelapangan masa, ataupun lapangkanlah masa pada 10 malam terakhir ini untuk sama-sama kita membangunkan, kita sama-sama menghidupkan malam kita, terutamanya malam Lailatul Qadar, sebab Lailatul Qadar ni pada waktu malam. Jadi Rasulullah kata, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir. Rebutlah, kejarlah. Kejar ni maksud dia benda tu akan berlari. Dia tak tunggu